Assalamualaikum. Kita teruskan lagi dengan topik kuantum tenaga, muka surat 228. Okey, buku teks muka surat 228. Apa itu tentang kuantum tenaga? Tapi sebelum kita memahami dengan jelas kuantum tenaga, mari kita lihat apakah perbezaan spektrum selanjar dengan spektrum garis. Okey. Spektrum elektromagnet. Okey, apabila mengatakan tentang spektrum elektromagnet, ingat 7 jenis gelombang tu. Okey, apa 7 jenis gelombang tu? Spektrum elektromagnet tu, ros merah ini Siti untuk ex girlfriend. Okey, radio mikro, inframerah, cahaya nampak. Cahaya nampak pula dibahagikan dengan 2, 4, 6, 7 warna-warna pelangi tu. Michael Jackson kena halau balik India Utara tu. Merah, kuning, jingga kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Okey, ini di bawah jenis-jenis gelombang dan cahaya nampak yang berada di bawah tajuk spektrum elektromagnet. Inilah jenis-jenis gelombang dan cahaya nampak ini. Dia boleh terdiri, spektrum elektromagnet ni boleh terdiri daripada spektrum selanjar dengan spektrum garis. Apa perbezaan selanjar dengan garis? Okey, selanjar ni yang macam cikgu cakap tu, kalau kita buka pilih air, ya, air tu berterusan. Maksudnya dari segi perubahan warna daripada ni, warna-warna cahaya nampak ni, warna merah, jingga, Michael Jackson kena. Okey, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Okey, cukup sahaja panjang gelombang dia antara 400 nanometer hingga 750 nanometer. Okey, contoh, kalaulah dia berada pada 560, automatik daripada 600 panjang gelombang dia. Okey, ataupun frekuensi tertentu, panjang gelombang dan frekuensi dia berkadar songsang kan. Kalau panjang gelombang dia, kalau kita tengok panjang gelombang dia semakin meningkat, terbalik pula daripada atas, daripada merah turun sampai ke ungu, daripada kanan ke kiri, dia lambda dia semakin meningkat. Tetapi kalau daripada kiri ke kanan, panjang gelombang dia pula, frekuensi, ni frekuensi dia meningkat. Okey, sebab dia daripada merah terus ke bawah sehinggalah warna ungu, dia semakin panas. Bila makin panas, frekuensi dia tinggi. Tapi panjang gelombang dia, ini dia panas ke sejuk, panjang gelombang dia semakin meningkat. Okey, dia nampak dia songsang kat situ. So, bila ada frekuensi yang tertentu ataupun panjang gelombang tertentu pada nilai tertentu, 450, okey, automatik dia berubah warna biru. Pada 400, panjang gelombang dia automatik berubah menjadi warna ungu. Jadi, itulah maksud selanjar. Dia continue. Okey, dia berterusan secara automatik tanpa halangan. Tetapi kalau kita tengok spektrum garis pula, nampak dia hanya ada pada garis-garis tertentu, pada kedudukan tertentu saja baru kita nampak garis warna dia, cahaya nampak tu baru terhasil. Ini pun cahaya nampak lah ni. Okey, warna-warna pelangi tu cahaya nampak. Nampak ini dia berterusan, ada je warna dia kan. Tapi bila spektrum garis, pada frekuensi tertentu, pada hanya nilai-nilai tertentu saja dia memiliki warna-warna. Warna-warna tu boleh kita nampak. Okey, pada contoh kalau yang ni antara 500, okey, 510, okey, ni mungkin lebih sikit daripada 500, lebih sikit daripada 500, panjang gelombang ni barulah nampak warna seakan-akan hijau nak masuk biru tu. Macam itulah spektrum garis, dia tidak berterusan, ya. Dia hanya pada nilai tertentu baru ada nampak garis-garis warna tu. Okey, jadi inilah 7.4 dan 7.5 masing-masing menunjukkan spektrum selanjar dan spektrum garis. Bolehlah ni imbas ni, try tengok apa yang kita nampak di situ.
Okey, seterusnya spektrum selanjar boleh dihasilkan melalui penyerakan cahaya warna putih oleh prisma kepada spektrum yang terdiri daripada 7 warna cahaya nampak. Inilah spektrum selanjar tu. Okey, yang tadi tu cahaya nampak, inilah warna dia 7 tu. Yang Michael Jackson tu kan, kena halau balik India Utara tu. Itulah cahaya-cahaya nampak. Dan apa yang dia cakapkan kat sini, prisma. Masa sains sekolah rendah, kita ada nampak kan, kita dah buat ujian cahaya nampak tu. Kita letakkan satu cahaya putih di luar. Nanti cahaya tu akan terbias. Okay, dan menghasilkan 7 warna-warna tadi tu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Itu ni adalah eksperimen yang telah dijalankan waktu sains dululah ya. Okey, melalui spektrum prisma tu tadi, cahaya putih masuk ke dalam prisma, barulah terhasil cahaya-cahaya nampak. Dan cahaya-cahaya nampak inilah yang bertindak sebagai spektrum selanjar. Di mana julat panjang gelombang spektrum selanjar yang boleh kita nampak tu tadi antara 400 hingga 750 nanometer. Spektrum cahaya nampak atau cahaya tampak dikenali bersifat selanjar, tiada jurang pemisahan di antara setiap jenis warna spektrum. Okey, ini adalah warna-warna spektrum elektromagnet tu tadi. Macam cikgu cakap, dia tak ada gap. Dia terus berterusan, dia mengikut ton-ton warna dia. Okey, berbanding dengan spektrum garis, dia terpisah kat situ. Spektrum garis yang terhasil oleh satu atom yang teruja. Atom yang teruja tu maksudnya pada sesuatu kedudukan, dia barulah boleh kita nampak garis-garis berwarna pada atom yang teruja. Maksudnya pada kedudukan tertentu sahaja kita nampak garis-garis warna tersebut dengan panjang, gelombang dan frekuensi yang unik. Maksudnya pada nilai tertentu saja, ni 500 lebih sikit tu, 500 berapa ni? 500 ni 510 mahala ke kanan kan. Ini tak sampai 500, ni 400 lebih. Ni 400 lebih kan bacaan dia. 400 lebih pada nilai ni, barulah nampak warna hijau. Okey, pada 690 lebih, baru nampak warna merah. Itulah maksud dia panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Hanya pada nilai-nilai tertentu sahaja. Okey. Setiap unsur menghasilkan siri spektrum yang tersendiri. Okey, pada unsur-unsur tertentu dia ada garis-garis warna dia tertentu. Oleh sebab itu, spektrum garis boleh digunakan sebagai petunjuk bagi mengenal pasti kewujudan sesuatu unsur. Jadi, untuk mengenal sesuatu unsur, dia menggunakan konsep spektrum garis lah. Okey, pada frekuensi tersebut, apakah jenis unsur-unsurnya? Macam itulah. Okey, jadual 7.1, nanti jadual next gambar, dia menunjukkan nilai frekuensi dan kuantum tenaga pada spektrum garis yang dihasilkan oleh lampu garis merkuri. Maksudnya, dalam uji kaji lampu garis merkuri, dia menggunakan spektrum garis. Sebab pada frekuensi dan panjang, pada nilai frekuensi dan panjang gelombang tertentu, dia menunjukkan warna-warna tertentu dan memberikan tenaga-tenaga kuantum, nilai tenaga-tenaga kuantum yang tersendiri. Okey. Ini cikgu ulang balik, jadual 7.1 nanti dia menunjukkan nilai frekuensi dan kuantum tenaga. Okey. Pada frekuensi berikut, pada frekuensi tertentu dia ada, kita boleh kira kuantum tenaga, okey, dengan berpandukan spektrum garis yang dihasilkan oleh eksperimen lampu gas merkuri. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, apa yang boleh kita perhatikan dalam jadual 7.1 ni? Nilai frekuensi dan kuantum tenaga bagi spektrum garis daripada lampu gas merkuri. Ni uji kaji lampu gas merkuri lah. Kita nampak nanti pada frekuensi 7.41 nanti keluar warna ungu. Okey, macam spektrum garis tu tadi lah. Okey. Kemudian 6.88 dia berwarna biru, 5.49 warna hijau. Frekuensi tertentu pada 5.19 ni kali 10 kuasa 14 Hz.
Nilai frekuensi dia, bacaan dia unit hertz, berwarna kuning jingga. Dan apa yang kita perhatikan dekat sini? Okey, kita lihat nilai frekuensi dia daripada warna kuning ke atas warna ungu ni, nilai frekuensi dia semakin bertambah. Secara logiknya, sebab apa? Sebab ini kan warna macam warna-warna apabila kita panaskan lah. Asalnya warna merah, lepas tu kuning, jingga, hijau, biru, ungu. Ungu tu menunjukkan suhu dia yang terlalu panas. Kalau kita buat pemanasan, api warna ungu tu maksudnya suhu yang sangat panas dan pembakaran lengkap. Kan cikgu kata kalau suhu panas, maksudnya kita tak duduk diam, maka frekuensi dia semakin bertambah. Semakin panas, frekuensi dia semakin bertambah. Macam mana dengan lambda? Panjang gelombang. Okey, semakin ke bawah daripada panas ke sejuk, panjang gelombang dia semakin meningkat. Okey, bermaksud kat sini kalau yang ni frekuensi tinggi, panjang gelombang dia semakin berkurangan. Yang ni frekuensi rendah, panjang gelombang dia semakin meningkat. Sebab semakin ke bawah, panjang gelombang dia semakin meningkat. Itu kena faham ya. Panjang gelombang kan C sama dengan F lambda kan. C sama dengan V sama dengan F lambda, sama dengan C F lambda. So kalau kita nak cari lambda C, ataupun kita nak cari F lah. Okey, sekejap. Okey, kalau cari F sama dengan C per lambda. Jadi kita nampak hari tu minggu lepas cikgu dah ulang balik kan. Frekuensi dia berkadar songsang dengan panjang gelombang. Okey. Jadi apa yang kita perhatikan dekat sini, semakin tinggi nilai frekuensi, semakin tinggi juga tenaganya. Okey, nampak? Tenaga dia semakin meningkat. Daripada suhu yang tak panas sangat, kemudian suhu dia semakin meningkat dan sangat panas. So tenaga juga, kuantum tenaga, kita panggil kuantum tenaga ni juga bertambah. Okey, dekat sini dia mengikut hukum Max Planck. Okey, dia mengatakan bahawa tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Ini satu konsep teori Max Planck. Okey, tenaga kuantum berkadar terus dengan frekuensi. Kita panggil tenaga kuantum kuantum spektrum elektromagnet tu. Okey, kita panggil dia dalam bentuk cahaya kan, sinaran. So kita panggil dia tenaga kuantum. Dia berkadar terus dengan frekuensi. Jadi tetapi dalam Max Planck, dalam matematik pun kalau kita nak pemboleh ubah tu kan, kalau kita nak hilangkan nilai kadar terus tu, kita kena tukar kepada pemalar. Dalam Max Planck dia guna Max Planck tu, nak tukar kepada berkadar terus tu kita buat sama dengan H, pemalar dia guna H. Okey, di mana nilai H tu yang Max Planck kita panggil tu H pemalar Planck. Pemalar Planck kita panggil, nilai dia adalah tetap 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Tu nilai Max Planck, pemalar Planck kita panggil. Okey, cikgu ulang, daripada lampu gas merkuri dengan berpandukan spektrum garis ni, kita dapat tahu nilai frekuensi ataupun tenaga kuantum berkadar terus dengan nilai frekuensi. So dekat sini kita tukar nilai perkadaran terus tu ketukar kepada pemalar Planck. Okey, ini formula yang kita kena tahulah untuk menentukan tenaga kuantum ataupun kuantum tenaga. E sama dengan HF. Okey, berikutnya. Okey, kalau kita tengok kat sini muka surat 229, kat sini ada uji kaji yang mungkin awak boleh Google lah macam mana nak membandingkan konsep tenaga selanjar dengan tenaga diskrit.
Okey. Selanja ni macam pilih air yang cikgu kata secara betul. Inilah kalau selanja ni macam kita buka pilih air tu berterusan. Tetapi kalau diskrit pula, okey, boleh google lah bentuk dia kan. Air tu dia macam dia tak berterusan, dia macam titik-titik. Okey. Titik-titik ni kita panggil tenaga diskrit ataupun kita panggil dia foton. Foton dalam bentuk foton, paket-paket. Okey, paket-paket tenaga. Okey, paket-paket tenaga. Itu kita panggil tenaga diskrit lah ataupun foton. Okey, dalam aktiviti ni nanti macam mana nak membezakan perkaitan selanja dengan diskrit, kita memperhatikan aspek cahaya nampak, spektrum garis, cahaya nampak yang perubahan tadi tu, perubahan warna 7 warna-warna pelangi tu. Kemudian kita tengok spektrum garis dari lampu merkuri. Okey, dan perbezaan antara selanja dengan diskrit. Mungkin yang ni kita boleh google lah. Okey, untuk dapatkan maklumat daripada laman sesawang. Okey, seterusnya kita nak mempelajari. Tadi kita dah cakap pasal kuantum tenaga kan? E tu, E sama dengan HF. E sama dengan HF. Okey, apa tu kuantum tenaga? Tenaga yang berbentuk kuantum tu macam mana? Okey, paket tenaga yang diskrit dan bukan selanja. Okey, jadi kuantum tenaga tu adalah tenaga yang bukan selanja. Jadi macam mana bentuk dia? Adalah tenaga yang diskrit lah. Kalau bukan selanja, lawan dia adalah tenaga diskrit. Ataupun kita nak fahamkan macam ni lah. Ini selanja macam dia berterusan. Kalau diskrit tu macam spektrum garis tu tadi kan. Dia ada kalau dari segi tu dia ada paket-paket tenaga. Dia macam titik-titik tertentu atau kita panggil dia foton. Kalau macam spektrum garis tu tadi pada nilai-nilai tertentu barulah kita nampak warna-warna dia. Jadi kita panggil ada paket tenaga dekat situ. Okey, cikgu ulang balik. Kuantum tenaga adalah paket tenaga yang tidak selanja. Okey, yang tidak selanja itu adalah tenaga diskrit lah kita panggil lah, ni point dia. Okey, paket tenaga yang diskrit dan bukan selanja. Inilah penemuan-penemuan, kan kita ada teori klasik dan teori kuantum kan. Ini yang penemuan-penemuan yang terakhir itulah. Okey, bermula dengan Max Planck sampailah Louis de Broglie tu, dia yang menukarkan teori klasik kepada teori kuantum ni. Dia menyatakan bahawa spektrum elektromagnet tu dia tidak selanja. Dia bukannya selanja tetapi dia adalah berbentuk kuantum tenaga ataupun paket tenaga yang diskrit. Okey, yang macam ni lah. Dia titik-titik tu. Ibaratnya macam foton atau kita namakan dia foton. Paket-paket tenaga diskrit bergantung pada frekuensi gelombang. Macam spektrum garis tadi tu, okey, pada frekuensi gelombang tertentu barulah kita nampak warna-warna dia. Itulah kita panggil paket-paket tenaga diskrit. Pada frekuensi tertentu baru nampak pattern-pattern warna tu. Okey. Okey, dia bukannya selanja macam continue perubahan warna, tak. Dia ada macam terpisah, warna-warna tu terpisah. Okey, menurut teori kuantum Max Planck dan Albert Einstein, ini adalah penemuan-penemuan barulah kan. Kita panggil dia teori kuantum, pecahan. Kalau tengok buku teks muka surat 227, ini di bawah teori penemuan teori kuantum. Tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. Ini dia. Tenaga cahaya spektrum elektromagnet tu tadi, kan dia berbentuk cahaya kan? Cahaya-cahaya warna macam tu. Dia bukannya selanja tetapi dia bentuk paket tenaga. Dia paket-paket macam tu. Dia titik-titik kita panggil paket-paket. Itulah kuantum tenaga. Okey. Paket tenaga, kuantum tenaga, paket tenaga, tenaga diskrit, itu ataupun foton, itu adik-beradik tentang kuantum tenaga lah yang Albert Einstein dengan Max Planck temui. Okey, kuantum dikenali sebagai foton. Paket-paket tenaga tadi kita namakan sebagai foton. Foton tu apa pula? Okey, foton tu kalau ditanya, foton tu adalah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Okey.
Foton tu adalah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Okey, daripada sini dia pindah ke bawah, pindah. Okey, pada frekuensi tertentu cahayanya dipindahkan. Tapi dia terpisahlah secara terpisah. Foton tu adalah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Pada frekuensi tertentu lah dia tidak berterusan, dia discrete, dia paket-paket. Okey, pada frekuensi tertentu baru nampak dipindahkan pada warna-warna tertentu mengikut frekuensi tertentu. Dia tidak berterusan. Tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya yang cikgu cakap tadilah. Tenaga foton ataupun kuantum tenaga, boleh juga kita panggil kuantum tenaga ataupun tenaga foton, sama je. Okey, sebab dia pun bersifat paket-paket tu kan, paket-paket tenaga. Okey, ataupun tenaga discrete. So tenaga kuantum samalah dengan tenaga foton tu, dia berkadar terus dengan frekuensi. Tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi atau tenaga kuantum berkadar terus dengan frekuensi. Teori Max Planck dia gantikan dengan pemalar H. Pemalar Planck nama dia. Okey, macam cikgu tunjuklah tadi pun kita dah tengok kan. Okey, jadi semakin tinggi frekuensi gelombang cahaya tu, semakin tinggi tenaga kuantum dia, kuantum tenaga dia. Okey, kita dah tengok kan. Jadi dari segi formula pun kita tahu semakin tinggi frekuensi, semakin tinggilah tenaga foton boleh, tenaga kuantum pun boleh, kuantum tenaga. Okey, tadi dalam jadual 7.1 tadi kan, sebelum ni atas tu tadi, dalam jadual tu kita dah tengok semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi nilai tenaga kuantumnya. Okey, E tu apa? E tu adalah tenaga foton. Tenaga foton pun boleh, tenaga kuantum tenaga pun boleh juga kita panggil. H tu adalah pemalar Planck, nilai dia tetap 6.63 darab 10 negatif 34 joule per saat. Frekuensi F tu adalah frekuensi gelombang cahaya. Ini satu formula yang anda kena tahu. Apakah formula tenaga kuantum atau tenaga foton? E sama dengan HF. Okey, H tu pemalar Max Planck. Pemalar Planck kita panggil tetap, frekuensi gelombang cahaya. Okay, sedikit info dekat sini. Cahaya ialah sejenis gelombang elektromagnet dan juga memiliki sifat zarah. Jadi cahaya ni boleh dikenali sebagai sejenis gelombang dan dia juga bersifat zarah. Okey, jenis gelombang yang lain dalam spektrum elektromagnet juga memiliki sifat zarah. Jadi dia nak menceritakan tentang next topik iaitu sifat kedualan atau duality. Kedualan maksudnya cahaya tu dia sesuatu sifat kedualan ni dia boleh bersifat gelombang dan dia juga boleh bersifat zarah. Gelombang boleh bersifat zarah, zarah pun juga boleh bersifat gelombang. Ini next page tentang kedualan. Jadi pada awal ini tadi kita dah cikgu dah terangkan tentang spektrum selanjar dengan spektrum garis. Macam mana garis selanjar tu macam mana tadi warna dia. Spektrum garis dia putus-putus kan. Okey. Kemudian cikgu dah terangkan jadual 7.1 tadi menunjukkan tenaga foton atau kuantum tenaga berkadar terus dengan nilai frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggilah tenaga kuantum tenaga dia. Okey, dengan menggunakan ini adalah penemuan Albert Einstein dan teori Max Planck. Okey, apa itu kuantum tenaga? Kuantum tenaga itu adalah paket tenaga yang bukan berbentuk selanjar. Dia adalah paket tenaga yang discrete. Kalau dari segi gambar rajah dia macam ni lah. Atau kita menamakan dia sebagai foton. Foton tu adalah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindah-pindahkan bergantung kepada frekuensi itu tersendiri. Okey. Next, kita tengok macam mana cara nak gunakan formula E sama dengan HF.